kepada seluruh muslimin muslimat. InsyaAllah pagi ini kita mulakan dulu dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يا رحمن الرحيم. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Muhtaram yang saya hormati lagi saya muliakan, sahibul fadilah, penganjur SPAQ, Upah Sabaria, seterusnya barisan moderator, Bonda Ainun, kemudian Ustazah Jasrina, Kak Nisum, seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah serta keluarga SPAQ, sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan buat selamanya marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran, menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal dengan izin, dengan rahmat. Masih lagi kita diberikan ruang bernafas pada pagi 23 Muharram ini. Mudah-mudahan Allah merahmati, menyayangi kita semua khususnya dan juga seluruh muslimin muslimat, dan Allah memberkati dan permudahkan segala urusan kita masing-masing. Bagi yang mungkin antara kita yang menghadapi sebarang kesukaran, kesusahan, mungkin kata kurang sihat ke apa-apa jua ujian lah, kita doakan, kita minta kepada Allah sungguh-sungguh agar Allah permudahkan dan Allah hilangkan kesulitan tersebut. Ingatlah pada janji Allah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya dengan sesuatu yang menjadi kesusahan pasti akan ada kemudahan. Dan Allah ulang kali kedua dalam ayat berikut. Mudah-mudahanlah kita diberikan kelapangan, kesenangan, walaupun mungkin banyak juga ujian yang datang kepada kita insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi sedang muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah. Jadi sebelum kita sambung mungkin ada yang tak tutup mic tu. Dah kot dah. Okey dah. Okey, baik. Kita akan sambung perbincangan kita 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan, di mana kita dah bincang sampai doa yang ke-8 yang terakhir pada pertemuan yang lepas, minggu lepas kita bincang sampai doa pada hari Jumaat. So kita akan sambung pada pagi ni, masih lagi membicarakan waktu mustajab berdoa, di mana dalam konteks bawah
fasal ataupun bab berkenaan zikir. Saya dah pernah sebut dah tentang zikir ni, tapi saya nak ulang juga, kotlah ada yang tidak mengikuti dalam pertemuan-pertemuan yang lepas, di mana dalam bab yang ke-17 ni kita bicarakan tentang az-zikru. Zikir ni dia bukanlah sekadar zikir yang lafaz yang kita biasa amal tu, macam tahmid, alhamdulillah ke kan, tasbih, subhanallah, bukan sekadar zikir yang lafaz tu, tapi juga dalam bab yang sama dimuatkan juga hadis-hadis membicarakan zikir yang mengandungi doa, kan, zikru yang mana membawa maksud kepada doa. Itu pun zikir juga, tapi zikir yang ada hajat. Jadi itu dikira sebagai doa lah. Kalau zikir lafaz sahaja, dia hanya kita dalam keadaan kita menyebutkan Allah, nama-nama Allah ini dengan sesuatu yang kita nak sebutkan. Contoh, kita puji Allah, kita menyebut Allah Maha Besar, kita sebut apa lagi, Maha Suci Allah, kan, subhanallah, dan apa jualah zikir-zikir yang kita dah biasa amal. Yang ni adalah doa. So dalam bab doa, dia di mana memang kita tak nafikan, bebas nak berdoa, kan. Dia tak macam solat, dia mesti kena ikut rukun, mesti ada syarat, kan. Tapi kalau doa kita nak mintalah dalam bahasa apa sekalipun, mintalah pada waktu bila sekalipun, tak ada isu. InsyaAllah tak ada isu lah. Cuma jagalah adab-adab yang basic lah, kan. Contoh, bukan di tempat yang tak sepatutnya. Dalam tandas nak baca doa pula, kan, tak sesuai lah. Kecuali kalau ada mudarat. Dalam tandas tu tiba-tiba nampak lembaga ke apa, kan. So masa tu dalam keadaan mudarat tu tidak ada masalah. Tidak ada masalah kerana ada sebab yang menyebabkan kita terpaksa sebut, kan. Takkan kita nak diam saja, takkan nak sebut nama syaitan saja, kan. Bukan mintalah kepada Allah perlindungan. Tapi dalam keadaan yang lain kita elakkanlah nama-nama Allah ni dalam tandas atau tempat-tempat yang biasanya tandas lah, juga tempat-tempat yang kita kena elakkan, kan. Jadi berkenaan doa ni memang bebas, tapi sekiranya ada doa yang disebutkan dalam hadis, kan, doa secara khusus, macam saya pernah sebutlah doa yang sunnah, kan, yang tu kita lebih utamakan, kan. Termasuklah waktu berdoa memang bebas, tapi kalau ada waktu mustajab yang sabit dengan nas yang ada dalam hadis, so kita utamakan waktu tu. Bukan makna dia waktu lain tak payah doa je lah macam biasa, cuma waktu yang mustajab ni kita lebihkan sikit semangat. Sebab kita dah tahu itu waktu mustajab, kan. Sebab apa kita tahu? Daripada hadis lah, kan, daripada Nabi, yang Nabi tahu, Nabi bagi tahu kepada kita, so kita dah tahu, kita praktikkan. Itulah yang kita amal dengan ilmu tu, kan. Jadi macam itulah konsep kita nak belajar tentang ni. Jangan kita salah faham. Tahu waktu mustajab, lepas tu waktu yang biasa tak minta dah, kan. Kita stop terus minta. Alasan kita, saya dah belajar dah waktu mustajab. Nanti kita akan salah faham, seolah-olah kita nak bagi masyarakat kurang beramal. Bukan maksud dia macam tu. Kita biasakan teruskan beramal yang mana boleh tu. Dalam masa yang sama, kita ada satu ilmu yang ekstra ni, kita tekankan ilmu ni, kan. Waktu-waktu ni kita tekankan. So itu yang kita nak sebut lah, supaya nak disclaimer siap-siap, dan takut ada yang tersilap faham, kan. Dia tersalah faham kaedah kita ni, jadi dia akan menyebabkan fitnah lah. So saya nak sebut sekali lagi. Okey, baik. So itu sekadar mukadimah lah. Nanti yang doa-doa yang sunnah, doa-doa yang Nabi amalkan secara khusus, Nabi sebut dalam hadis, insya-Allah kita akan bincang nanti dalam, mungkin lepas habis satu sunnah ni, mungkin kita akan bentangkan tentang yang tu, 40 hadis tentang doa, insya-Allah. Baik. Jadi ni adalah yang kita akan bincang pada pagi ni. Insya-Allah kita akan selesaikan pada pagi ni jugalah. Kita habiskan dan kita masuk pada waktu yang sunnah yang ke-86. Baik, so ibu-ibu ayah boleh bacalah, tengok-tengok dia punya doa-doa yang kita akan bincang. Saya tak nak bacalah, nanti buang masa pula. Terus kita masuk kepada perbincangan. Kita masuk pada doa yang ke-9. Qala al-mu'allifah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallah amin. Baik, tengok pada doa yang ke-9, doa ketika dalam permusafiran. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihin. 3 macam doa yang dikabulkan tanpa ada diragukan lagi. Apa dia? Ada 3. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Da'watul walid ala waladih, doa kedua orang tua
ke atas anaknya, wa da'watul musafir, dan doa seorang musafir. Ini hadis yang hasan dalam riwayat Abu Daud 1536 dan lain-lain lah, saya dah berikan rujukan. Jadi ibu ayah sekalian, apa yang kita nak fokus sebenarnya tentang musafir lah, tentang musafir. Tapi dalam hadis yang sama disebutkan lagi dua. Soalan kita dah sebut ni, kita bincang adalah semua, kan? Yang mana doa yang Allah berikan satu kelebihan, keistimewaan, Allah mustajabkan tanpa hijab. Allah mustajabkan tanpa hijab secara umum. Secara umum. Tapi kalau adalah dosa-dosa yang menjadi hijab, itu kehendak Allah lah, bagaimana Allah nak terima ataupun tidak. Kan hijab ni antara sebab dia kita buat dosa lah. Dosa kita, maksiat yang kita buat, itu menjadi hijab penghalang kepada doa itu nak mudah diterima. Sebab itu doa, kita selalu minta doa orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ni dia bukan kita kata sekadar tak ada atau kurangnya maksiat, kan. Tapi dalam keadaan mereka selalu istighfar lagi, selalu beramal soleh, kan. Kan wali ni kan kita panggil hamba Allah yang soleh. So soleh ni maknanya lawan kepada maksiat. Jadi mereka pun ada maksiat, tapi mereka juga tingkatkan amal soleh. Dan itu menjadikan kelebihan mereka ni, bila mana mereka doa, maka hijab itu kurang. Kan? Mungkin tak ada. Itu Allah jadi nilai kita lah. Yang pasti mereka lebih mulia daripada kita ni. Kan, daripada kita. Sebab apa? Mereka selalu meningkatkan amalan soleh. Sebab itu wali ni, dia maksud kepada wali adalah hamba Allah yang soleh. Kan, yang mana tingkatkan amalan soleh dan maksiat mereka ni jadi kurang. Walaupun mereka buat, tapi mereka akan istighfar, bertaubat, dan amalan soleh itu menjadi kafarah kepada maksiat mereka. Kan, bukanlah mereka ni maksum, kan, tapi lebih mulia daripada kita lah. Kan, kita ni mungkin kadang-kadang semakin lalai, leka, kan, tapi mereka ni fokus untuk akhirat tu. Jadi kita memang perlukan orang kata hubungan dengan mereka ni, kan. Kita selalu kalau boleh rapat, sebab itu cari kawan-kawan yang baik, kan. Walaupun tak adalah mungkin sampai tahap wali, tapi kita harapkan kebaikan mereka tu memberikan manfaat kepada kita. Dengan cara apa? Mereka doakan kita, kan. Tu mereka dapat membentuk diri kita. Kita mendampingi, kita rapat dengan orang-orang yang baik, maka insya-Allah kita pun akan jadi baik. Sekurang-kurang kita pun ada satu muhasabah. Tak adalah semakin lalai, kan. Itu pentingnya sahabat, pentingnya kawan yang rapat, kita damping orang baik. Jadi nak sebutkan berkenaan tentang doa kita minta dengan orang yang soleh ni dalam keadaan mereka masih hidup. Itu memang tak ada masalah, kan. Kita nak tawasul dengan amalan soleh kita pun boleh. Kita minta mereka doakan pun tak ada masalah, kan. Dan daripada sudut kita ambil berkat kepada sesuatu perkara yang dimuliakan dalam Islam, tabarukkan, pun tak ada masalah. Tapi benda-benda ni yang dibenarkan dalam syariat yang tak ada khilaf. Jangan kita pergi minta mereka yang telah meninggal, mereka tak ada kuasa nak berikan, kan. Kalau waktu hidup mereka boleh doakan. Contoh kita minta, kan, dia pun kata, ya Allah, kau berikanlah kepada Muhammad ini rezeki yang diberkati, kan. Kau berikanlah kepada kesembuhan daripada segala macam kesakitan. So dia boleh doakan untuk kita. Maka doa tu atas kelebihan dia sebagai seorang hamba yang soleh, kan, tak ada kurangnya hijab ataupun mungkin tak ada hijab, maka doa tu lebih mudah Allah terima, dan maka menjadi mustajab dan kita pun dapat manfaat dia. Sebab tu mereka minta dengan orang yang hidup tak ada masalah. Minta mereka dengan mereka yang dah meninggal, itu yang jadi khilaf dan sebaik-baik tinggal. Sebab apa? Takut ada unsur syirik. Sebab mereka tak ada kuasa nak bagi kepada kita apa yang kita nak minta, kan. Mereka dengar ke tidak ke, itu pun jadi khilaf, kan, sebab mereka dah meninggal, mereka di alam yang lain, kita di alam yang lain. Jadi bila ulama bincang ni ada dua pandangan lah, kan. Jadi kalau orang hidup tak ada masalah, clear cut boleh, tak ada masalah. Tapi orang yang dah meninggal ni sebaiknya elakkan. Takut apa? Takut jadi unsur syirik. Contoh kita minta, kan, atas dasar ada ulama mengharuskan dengan syarat tu. Kita minta, lepas tu kena pula. Lepas tu akhirnya kita jadi selalu minta pada dia. Minta pada dia. Kan? Kemungkinan waktu tu nak kata Allah memang nak beri apa yang kita minta tu. Tapi kita ingatkan berkat kita minta doa dengan orang yang soleh yang dah meninggal. Kan itu menyebabkan jadi ada unsur syirik. Kita anggap dia ada kuasa, kan. Sedangkan yang hidup pun tak boleh anggap dia ada kuasa. Dia cuma kelebihan dia diminta kepada Allah. Mungkin itu jadi asbab. Mungkin. Kita tak tahu. Kita tak boleh kata confirm.
Kita tak tahu apa sebenarnya sebab Allah terima doa kita. Banyak kemungkinan. Amalan soleh kita pun boleh, doa ibu bapa pun boleh, kan? Dengan doa dia pun mungkin, doa orang lain pun mungkin, kita tak tahu. Jadi cuma kita harapkan doa baik-baik daripada orang lain. Kan, jadi itu. Okey, baik. Jadi nak sebutkan tentang tadi doa, okey, pertama doatul mazlum, doa orang yang dizalimi. Ini adalah khusus kepada orang yang menzalimi kita sahaja. Ni yang jadi mustajab. Sebab itu kita biasa dengar kan, kalau kita ni dizalimi, kita doakanlah kepada orang yang menzalimi kita. Cuma kita nak doa macam mana? Ada dua pilihan. Kan ibu-ibu ayah-ayah sekalian, boleh doa positif pun boleh, negatif pun boleh. Nak doa baik pun boleh, doa buruk pun boleh. Sebab kita ni dizalimi. Kan, contoh kalau kita ni dizalimi oleh orang yang kita kenal. Paling simple lah, macam contoh adik-beradik kita kan, dalam bab harta, mungkin biasa berlaku lah. Tapi kita doa lah, Allah tidak jadikan dalam keluarga kita. Tapi contoh berlaku macam tu, kan, antara adik-beradik sesama kita ni, takkan kita nak doakan kebinasaan kepada adik-beradik kita. Macam mana sekalipun, orang kata air dicincang takkan putus kan. Takkan kita nak doa keburukan. Walaupun lah kata dia sampai nak mungkin mengancam nyawa kita, memudaratkan sekalipun, sebagai yang ada hubungan pertalian darah ni, saya kira susah lah kita nak doakan keburukan kepada mereka ni. Kan, susah jugalah. Kan. Jadi, akhirnya kita minta apa? Kita minta Allah bagi dia hidayah. Kan. Kita dizalimi. Tapi kita minta Allah bagi dia hidayah. Kan. Itu pun boleh. Satu lagi, kita memang doakan keburukan. Ini terpulang kepada individu, kepada kita lah. Kita ada hak nak minta macam mana. So ikut kepada diri kita masing-masing. Seandainya kita dizalimi. Zalimi ni apa? Dia rampas hak kita. Sepatutnya kita dapat. Sepatutnya adil perlu sampai kepada kita. Kita yang perlu dapat. Tapi orang lain rampas. Dan kita tahu kita ni dizalimi. Maka waktu macam tu, kita memang boleh untuk berdoa. Tapi nak doa apa? Terpulang kepada kita. Ikutlah kepada situasi, kepada kesesuaian doa yang kita nak minta. Kita fikirkan dulu nak doa macam mana. Kita nak doa Allah bagi dia hidayah ke? Kan kita nak doa Allah bagi dia rasa juga. Allah bagi dia merasai keburukan tersebut. Tapi contohlah, kalau macam kita bawa kereta kan di jalan raya, kemudian ada orang yang dibawa tu dalam keadaan yang mungkin dia mengganggu kita, tapi tak sengaja. Contoh tak sengaja kan. Jadi kadang-kadang orang, yalah, kita tak nafikan ada orang cuai kan. Jadi mereka ni tak ada niat. Tapi kadang-kadang berlakulah perkara macam tu. Menyebabkan kecuaian tu, kita mungkin jadi bangsa kan. Ada pula segelintir ni yang memang jenis dia tak kisah pasal orang. Memang jenis dia memang membahayakan orang. Bila ditegur pun dia melawan lagi. Kan, dia anggap dia lah paling king of the road kan. Dan sampai dia memudaratkan sungguh-sungguh. Kan, memudaratkan sungguh-sungguh kita ni. Jadi waktu macam tu, ni beza kan. Orang yang cuai tadi tu tak ada niat. Cuma atas kelemahan dia cuai. Dia mungkin terlepas pandang dan nak berlaku waktu macam tu. Dan orang yang membawa secara melulu ni, membahayakan kita ni, beza. Kan, dua ni memang beza. Jadi, contoh kita jadi bangsa. Jadi kalau contoh kepada orang yang membawa secara membahayakan kita ni, dengan golongan macam ni, kita nak doakan keburukan tu, terpulanglah. Maknanya sebab dia memang dalam keadaan yang memudaratkan. Kan, memudaratkan kita. So kita nak doakan, kau buat kat aku macam ni, kan kita dizalimi lah kan. Contoh so kau buat kat aku macam ni, biar Allah berikan apa yang kau buat ni ke atas diri kau. Contohlah, ni bukan saya nak ajak doa yang buruk-buruk, cuma saya nak ceritakan contoh perbezaan. Tapi ala kulli hal terpulang kepada kita lah. Kau ibu-ibu ayah sekalian masih lagi nak bersangka baik, kan mungkin dia tak sengaja, kita doakan dapat hidayah, kita doakan dia sedar, dia tak menyusahkan orang lain, kan pun boleh juga. Tapi nak kata orang yang dizalimi ni, dia doa mustajab. Atas orang yang dizalimi tu terpulang, dia nak doa macam mana. Mustajabnya doa dia kepada orang yang menzalimi dia. Nak positif boleh, negatif pun boleh, terpulang. Tapi insya-Allah doa kita tu yang dizalimi tu mustajab insya-Allah. Sebab kita dirampas hak. Jadi Allah berikan kelebihan. Allah berikan kelebihan. Okey, ini soalan menarik bolehkah kita membaca doa kepada orang yang berhutang tapi tak bayar? Adakah itu dizalimi untuk kita berdoa?
Ini bercontoh hak kita bagikan. Kita dah ada agreement, contoh nak bayar dalam sebulan, 2 bulan macam tu kan. Lepas tu dia tak bayar. Okay, dia tak bayar. Kita tengok pada keadaan lah. Tengok pada keadaan dia. Memang dia tak mampu tu, kita faham lah. Mungkin tak mampu kan, dia mungkin sedang usaha, ada pula ke halangan kepada dia yang lain, isu yang lain kan. So kita kena ambil tahu sikit. Sebab kita nak pastikan kita ni betul-betul dizalimi ke tidak. Mungkin dia sendiri yang dalam keadaan tertekan, ada isu yang menyebabkan dia macam tu. So kalau kita buat pertimbangan, kalau memang dia memang tak mampu, dia minta masa diberikan lebih sikit ke apa ke, itu kita boleh lah untuk berikan pertimbangan dan kita maafkan dia, kita bagi sikit gap masa sikit kan. Itu memang berkeperluan. Ada setengah orang pula memang jenis dia macam tu kan. Salah seorangnya yang saya kenal jugalah, seorang pensyarah, saya tak sebut lah, tapi pensyarah saya yang dia dalam keadaan begitu, dia baik, dia bantu orang dan sebenarnya dalam family dia sendiri. Kemudian bila dia minta macam-macam alasan, lepas tu nampak jelas yang mana dia orang yang berhutang tu dia buat macam-macam benda yang luar daripada kemampuan, macam beli kereta baru lah kan. Itu semua dia boleh buat, tapi nak bayar hutang tak boleh. Dia masalahnya tak bayar langsung. So ini contoh berlakunya kezaliman. Dia boleh bayar tapi tak nak bayar. Kan beza orang yang memang tak mampu. So kita bagilah gap, bagilah ihsan masa sikit kan. Okay, kita boleh pertimbangkan lagi. Tapi orang yang jenis sebahagian lagi ni memang dia mampu tapi tak nak bayar. Dia macam jadi satu habit lah. Dia minta pinjam, betul dia buat tak tahu, buat dia bagi alasan kan. So golongan macam ni kita sebenarnya ada hak. Memang ada hak nak minta apa. Nak minta apa kan. Minta lah. Sebab kita ni dizalimi. Dia boleh bayar. Dia boleh. Ada kemampuan. Apa bukti dia, kita nampak dia ambil kereta lah kan. Kita nampak jelas kan. Dia buat sesuatu yang luar daripada kemampuan dia. Sedangkan dia ada tanggungjawab kena bayar hutang ni. Tapi dia boleh buat yang ekstra tu. Tapi bukannya keperluan asas pun. Bukan dia beli benda basic asas berat ke apa kan. Tapi ini luar daripada ke apa perkara yang asas tu. Sebenarnya dia ada kemampuan tapi dia tak nak bayar. So kita ni dizalimi dalam keadaan macam ni. Maka kita ada hak nak berdoakan kepada mereka ni. Contoh nak doa apa? Ya Allah, kau berikanlah dia ujian kan supaya dia sedar untuk nak bayar balik hutang dia. Doalah. Sebab kita ni memang dizalimi. Sebab dia ada kemampuan. Kan beza dengan orang yang tak ada kemampuan. So kita ada satu kata apa budi bicara. Memang ni contoh. Ni isu contoh kita boleh kata tentang orang yang dizalimi. Bab hutang contohnya. Okey, baik. So ini yang pertama. Yang kedua adalah doa orang tua. Okey, ini kita nak bincang juga da'watul wari ala waladi. Kita biasa dengar sangat doa ibu mustajab kan. Maka ada hadis lah yang Nabi sebutkan, Nabi ulang sebanyak 3 kali kan tentang ibumu barulah ayahmu kan nak berbakti ni. Jadi itu menunjukkan ibu ni lebih mulia. Ibu ni lebih mulia tapi tak menafikan kemuliaan ayah. Ibu ni lebih mulia sebab dia menghadapi kesukaran yang lebih berbanding dengan ayah. Kan kesukaran contoh daripada melahirkan anak, menjaga, menyusui. Kita pun tahulah benda tu. So lebih dahsyat. Lebih dahsyat kepayahannya kan nak membesarkan anak berbanding seorang ayah. Maka atas dasar itulah ibu ni dimuliakan. Tapi bukan maksud dia ayah ni dipinggirkan. Kan ayah-ayah ni pun ada juga kelebihan. Antaranya bab doa ni lah. Kan doa ni yang mustajab kedua-dua ke atas anak. Kedua-dua maknanya mak dan ayah. Cuma mak ni lebih lagi mustajab. Kerana lebih tinggi kesusahan yang dihadapi. Berdasarkan kepada hadis-hadis yang kita biasa dengar lah, antaranya tentang tadi tu yang Nabi melebihkan ibu-ibu ni kan, kerana atas dasar ibu-ibu ni lebih menghadapi kesukaran dalam membesarkan anak. So ayah ni pun ada kelebihan dan doa dia tetap mustajab. Tapi nak kata kalau beza kedudukan tu memang ayah ni kat bawah sikit lah. Ibu ni lebih penting kan. Jadi sebab itu kita nak minta doa ni kepada mak dan ayah lah. Minta doa dua-dua orang sekali. Minta doa yang baik-baik kan. Selitkan doa kita dalam solat dia ke. Maka lagi mustajab kan insya-Allah. Dalam solat pun dah mustajab. Lepas tu doa daripada mak ayah kita pula untuk kita. Kita minta mereka doakan. Selagi mana mereka masih hidup ni, mintalah kan. Untuk mereka doakan. Dan kita pun doakan untuk mereka juga. Begitulah sebab ni antara golongan yang mustajab doa
ke atas kita ni kan, mak ayah kita lah. Kemudian doa orang musafir. Musafir ni pergi dengan tujuan yang baik lah. Dengan tujuan yang baik, yang mana kita selalu dengar lah kan, orang-orang yang musafir contoh yang pergi haji ni kan sebelum ni, kemudian yang pergi umrah, kemudian apa-apa jugalah keadaan yang dia kena musafir. So kita selalu juga minta doa kepada mereka ni, daripada mereka kita minta mereka doakan yang baik-baik kan untuk kita. Sebenarnya memang itu antara golongan yang dimustajabkan doa orang musafir. Sebab apa? Dia pergi tu fi sabilillah kan. So tak kira walaupun dia musafir atas dasar contoh kerja pergi kursus ke, semua tu kira fisabilillah. Yang selagi mana tujuan dia baik, selagi mana matlamat dia baik, cara yang baik, maka itu kira fisabilillah. Menuntut ilmu, memang jelas lah menuntut ilmu ni. Kalau macam bab kerja kan, biasa pergi kursus ke apa, nak meningkatkan ilmu, nak meningkatkan kualiti, kompetensi kita bekerja. So ini semua dikira fisabilillah. Tapi dengan syarat tujuan pun kena baik, cara pun kena baik. Kita musafir jauh-jauh tapi contoh tujuan tak elok kan, nak buat bisnes yang melibatkan sistem judi ke kan, sistem yang haram, yang syubhat pun tinggalkan kan. Ni kita tak nak lah kan, buat macam apa high tea ke apa kan, untuk perkara-perkara yang lara, yang melalaikan, yang tidak dibenarkan dalam syarak. Ni tak boleh lah, taklah kira musafir kan, sebab adanya tujuan dan cara yang salah. Buat parti pula lah, bercampur lelaki perempuan lah, macam konsert menari lah. Itu semua kita kena elak lah, semua tu menimbulkan fitnah. Kan menimbulkan fitnah. Baik, ini yang ke-9 Baik, selesai. Masuk pada yang ke-10. Doa yang ke-10 iaitu doa ketika sahur ataupun di waktu sahur. Okey, yang ni 10, 11, 12 berkenaan puasa. Dan alhamdulillah hari ni hari Khamis juga dalam bulan Muharram. Mudah-mudahan ramai yang berpuasa, mudah-mudahan istiqamah kita melazimi puasa dan juga kita berjaya puasa pada hari ini. Kan saya selalu tekankan bab puasa sebab inilah antara ibadah yang sangat susah orang nak buat. Tapi sebenarnya kelebihan dia Allah rahsiakan, special sungguh. Kan mungkin ada orang ramai yang tekankan bab zikir, bab selawat. Saya tak nafikan. Kan itu pun ada kelebihan dia. Kan tapi kelebihannya Allah rahsiakan ni tentang puasa ni. Dan inilah sangat susah orang nak buat. Dia lagi istimewa ibadah ni bila mana lagi susah orang nak buat. Lagi istimewa ibadah tu. Kan lagi yang mana payah kan. Sedangkan Nabi boleh buat. Sedangkan Nabi amalkan bersungguh-sungguh. Kan. So kita nak tekankan apa? Banyak-banyak ibadah ni, bab puasa lah. Itu yang paling saya kira paling banyak kepentingan kita kena buat. So dalam puasa ni, kelebihan dia pula, every time kita puasa, ada 3 waktu yang mustajab doa. Kita akan bentang satu persatu lah. So yang ni yang pertama, doa ketika sahur ataupun di waktu sahur. Saya dah ringkaskan teruslah. Hadis yang Sahih Al-Bukhari 1145 ni menyebutkan bahawasanya yang mana Allah akan turun pada sepertiga malam. Okey, turun ni macam mana? Turun ni bila ulama syarah adalah banyak maksud. Kan? Yang mana kita pasti bahawa lebih selamat serahkan maksud ni kepada Allah. Kan bagaimana Allah turun itu dalam keadaan yang dirahsiakan. Tapi nak kata Allah mendengar pada sepertiga malam akhir ni, waktu kita berqiyamul lail, khususnya waktu kita nak bersahur. Kan. So waktu ni Allah berfirman apa dia? Orang yang berdoa kepadaku akan ku kabulkan, orang yang minta kepadaku akan ku berikan, orang yang minta keampunan akan ku ampunkan. Yang ni menunjukkan bahawasanya waktu ni waktu mustajab. Dan sepertiga malam terakhir. Bukan sepertiga malam yang awal. Kalau kita qiyamul lail, sepertiga yang afdal lah kan, sepertiga malam yang awal. Maknanya tengah malam tu. Kan nak mulakan tengah malam ni bukan senang. Kan 1/3 malam kan. Bukan senang sebab nak bangkit tu. Kita nak tidur dalam 3-4 jam kan. Adakah kita mampu kan? Lepas isyak nak tidur 3-4 jam, lepas tu bangkit. Nak solat. Sebenarnya payah, sangat payah. Susah sangat kita nak buat. Jadi itu waktu mulanya qiyamul lail dan Nabi akan memanjangkan solat sampailah ni sepertiga malam yang akhir, maknanya nak hampir masuk kepada subuh kan, dalam 2-3 jam sebelum nak subuh. Ni yang terakhir, malam terakhir. Contoh kita kata dalam mungkin around lah, lebih kurang lah 3 ataupun 4 ni sampailah subuh. Jadi waktu ni yang kita biasa juga sahur,
Dan juga waktu ni lah yang disebutkan waktu yang mustajab berdoa ni. Kan. So sebab itu disebutkan waktu bersahur ni kan waktu yang adanya keberkatan kan. Tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Nabi sebut dalam hadis kan, bersahurlah kamu dan sesungguhnya pada waktu sahur ni adanya keberkatan. Waktu suhur adanya keberkatan. Atau kama qala. Jadi sebab itu kita rasa takjub bila dalam keadaan bersahur, kadang-kadang kita makan makanan simple kan. Tapi nak kata Allah berikan kekuatan kita menahan lapar ni sampai waktu malam. Kan nak kata lebih kurang berapa jam? Mungkin dalam 10 jam jugalah. 10 jam. 12 jam jugalah kan. Sebab apa? Lebih 12 jam lah. Nak kata apa? Allah permudahkan. Walaupun kita makan kadang simple je. Ada orang ni makan biasa roti-roti kan. Jarang juga orang makan nasi ni. Mungkin roti-roti kan. Mungkin ada juga orang makan nasi. Mungkin ada orang yang makan makanan yang kadang sebenarnya tak banyak mana pun. Tapi nak kata dia boleh tahan sampai malam. Sedangkan waktu yang biasa, waktu yang tak puasa, cuba kita buat macam tu. Kalau dibuat pada waktu contoh sarapan kan, 7-8 pagi kita makan. Biasa normal lah. Tengah hari tu dah rasa lapar dah. Dan bahkan mungkin 3-4 petang tu pun kita rasa macam nak masuk angin lah, rasa tak sedap badan. Mesti nak kena makan. Kan? Sebab itu nak kata waktu sahur ni ada berkat. Dan keberkatan itulah menjadi punca kepada mustajabnya doa. Waktu itulah kita berqiyamulan, waktu tu kita bersahur, waktu tu kita berdoa. Dan doa ni salah satu ibadah dalam qiyamulan. Jangan tinggalkan doa. Kan? So lepas ni ibu-ibu sekalian, kita praktikkan bagi yang belum lah. Bila bangkit nak puasa, kan nak sahur, pastikanlah kita berdoa. Dan sebaik-baik sahur ni adalah waktu di hujung. Kan, waktu akhir. Sebab itu melewatkan sahur ni afdal. Mengawal, bukan awal lah, kata apa, menyegerakan iftar. Bukan mengawalkan. Mengawalkan ni awal daripada waktu dia. Menyegerakan dan masa waktu kan kita cepat-cepat iftar. Yakin masa waktu, cepat iftar. Macam itulah dalam bab keadaan melewatkan sahur. Kan dah nak dekat-dekat subuh tu. Sebab itu kita berhenti waktu imsak kan. Imsak ni maknanya apa? Masuk imsak tu kita berhenti. Biasa 10 minit yang ditetapkan oleh para ulama yang sebelum subuh. Kata sekarang subuh katakan pukul 6 kan. So tolak 10 minit. Masuk 5.50 kita berhenti. Kita dah start untuk stop. Kita dah mula untuk berhenti. Kan? Dan ini yang kita kena praktikkan. Kan? So ada kadang-kadang orang suka bersahur awal-awal. Tak salah. Itu pun dikira juga sahur. Sebab niat nak puasa kan. Kita makan ni untuk nak puasa. Waktu yang dibenarkan. Itu dikira sahur lah tu. Cuma bezalah orang sahur awal dengan orang sahur lambat. So waktu sahur ni sebaik-baik kita buatlah di akhir-akhir waktu. Maknanya nak mula pukul berapa tu mula. Waktu tu katakan nak mula 5.30 makan dah. Siap-siap semua kan 5.30 nak makan. Okay, mula makan. Waktu masuk imsak baru berhenti. Baru dapat kelebihan pahala melewatkan sahur. Kalau berhenti sebelum imsak, itu tak dapat lagi maksud kepada lewatkan sahur. Sebab tak masuk lewat lagi. Dia masih lagi awal. Dia lewat ni bila dah masuk 10 minit sebelum tu. Masuk imsak, baru kita berhenti. Itu satu benda yang saya kira penting lah untuk kita praktikkan sungguh-sungguh. Jangan lupa lepaskan peluang berdoa. So dah katalah lepas sahur kan. So ada 10 minit tu, waktu tu mungkin kita dah boleh berdoa. Kalau dah prepare siap semua nak solat sunat subuh nanti, doa lah waktu tu. Okey, baik. So ini waktu di waktu sahur lah. Maknanya ketika sahur ataupun di waktu sahur. So biasa orang bangkit ni biasa memang dalam keadaan nak berpuasa lah kan. Kita kalau dah makan-makan tu, kita sahur tu memang nak puasa lah kan. Mungkin kita tak puasa pun, waktu tu waktu yang kita bangkit qiyamulan. So doa lah. Kan, doa lah. Kita ambil berkat pada waktu sahur tu. Kemudian waktu yang ke-11. 11 ni doa ketika ataupun sepanjang hari berpuasa. Hadis ni pun dalam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. 3 bentuk doa yang tidak akan tertolak. Da'watu shaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Wal imamul adil, dan pemerintah yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Ila akhiril matalah, dia ada bagi panjang sikit. Yang mana hadis yang sahih riwayat At-Tirmizi 3598. Ni doa yang
tiga lagi doa yang mustajab. Doa orang berpuasa sehingga berbuka. Maka contoh hari ni, kan ibu bapa sekalian ramai yang puasa, alhamdulillah kan. So sepanjang hari berpuasa, kita jagalah lidah kita, jagalah tutur kata. Sebab bila ada sesuatu kata-kata yang menyerupai doa, kita khawatir Allah akan terima sebagai doa. Contoh kita cakap apa-apa yang bukan-bukan kan, memang kita tak nafikan perkataan kita sebut tu sebenarnya adalah ucapan, khitab, kan, berbentuk perbualan. Tapi kalau ada sebut nama Allah, maka itu dikira doa, kan. Contoh kita sebut kan, semoga Allah, kan, semoga Allah memberikan kesusahan kepada engkau, semoga Allah menyempitkan rezeki kau. Contohlah emosi sangat, marah sangat ni, kan, kita pula dalam keadaan yang berpuasa ni, doa yang ada sebut nama Allah pula, kan, dalam keadaan ada hajat kat situ, dah kira doa lah tu, kan. Walaupun kita kata bercakap kepada orang je, tapi adanya sebut nama Allah, kan, ada pula bentuk hajat permintaan. Jadi kita khawatir sangat doa itu akan mustajab. Jadi mustajab pula, kan. Kena pula lepas tu betul-betul kita doa tu jadi pula. Kan. So kita nak menyusahkan orang lain. Sebab itu jagalah lidah tu betul. Bahkan dalam satu lagi hadis Nabi SAW tekankan yang mana Allah pun tidak menginginkan kan seorang hamba ni bila mana dia mengatakan perkara-perkara yang buruk kan ketika berpuasa. Ni mafhum hadis lah. Mafhum hadis yang mana saya kira kita biasa sangat dengar pada bulan Ramadan, kan, berkenaan dengan kata-kata yang tidak ada manfaat, kan, qaulaz zur, kan, falaisa lillahi hajatun ay yada' ta'amah wa syarabah, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang sia-sia dan dia beramal dengan perkara tu, kan, maka Allah pun tak ingin, kan. Falaisa lillahi hajatun ay yada' ta'amah wa syarabah. Maka Allah pun tak inginkan hamba-Nya tinggalkan makan, ta'amah wa syarabah, dan minumnya, kan, untuk dia nak berpuasa tu. Maknanya nak menunjukkan kita bila puasa ni lagi kena jaga lidah kita, lagi kena berhati-hati bila berbicara. Sebab orang yang bila dah beramal soleh, dia ada kesan kepada diri dia, kepada akhlak dia, kan. Sebab itu saya sebut sebelum ni dalam bab hijrah ni, kan, ilmu, amal, akhlak. Ilmu dulu, lepas tu amalan. Amalan tu jadi akhlak yang baik. Seperti mana Nabi SAW. Nabi ajar oleh malaikat Jibril AS. Nabi belajar, kan. Maknanya Nabi dapat proses ilmu. Lepas tu Nabi amal. Yang mana yang disebutkan dalam hadis-hadis adalah amalan yang memang jadi syariat, kita pun ikut. Yang wajib, ada yang sunat, kan. Ada juga amalan yang jadi khusus kepada amalan Nabi. Maknanya Nabi je yang boleh buat. Ada juga amalan yang menjadi amalan manusia biasa, kan, kebiasaan manusia. Contoh Nabi suka makanan yang tertentu, kan, Nabi memakai pakaian orang Arab ni kerana ikut kepada uruf di situ. So ada pembahagian dalam hadis ni yang disebutkan dalam hadis. Jadi lepas Nabi dah berilmu, Nabi amal. Lepas tu baru Nabi jadi seorang yang berakhlak mulia, mencapai kepada puncak sebagai seorang yang berilmu, kan. Puncak dia apa dia? Akhlak yang dia tunjulkan menjadi kesan dalam diri dia. Kan? Sebab itu ibu-ibu sekalian, kita kena ingat bila kita kan ada anak cucu, kan, jangan kita anggap oh dia dah pandai, keputusan periksaan dia tinggi, hebat, sekolah agama dia tinggi semua, kan. Itu tak menjamin apa-apa. Sebab itu adalah proses, dia belajar sahaja. Dia belajar, dan ada orang kelebihan dia IQ dia tinggi, so dia memang dia boleh cepat hafal, kan, cepat dapat. Macam orang yang hantar tahfiz pun sama, kan. Ramai antara kita yang kita anggap bila anak cucu kita tu dah kuasai ilmu, kita rasa oh, okey, dia dah komplit, dah terbaik dah. Padahal tidak, dia kena sampai kepada puncak kepada ilmu tu. Ilmu, lepas tu dia amalkan. Amalan itu membentuk akhlak semakin baik. Dia satu proses yang berterusan. Kan, itu yang kita nak kena capai. Maknanya kadang-kadang biarlah anak cucu tu tak berapa pandai pun is okay. Sebab IQ dia mungkin tak berapa bright, tapi dia usaha terus, kan. Kita bagi dia semangat, dia jadi orang yang berakhlak mulia. Itu yang paling penting. Akhlak itulah yang akan bantu kita bila kita dah usia tua nanti.
Kan apa guna kalau dia pandai saja kan, tapi dia tak berakhlak, disimpan seorang-seorang je lah kepandaian dia tu. Dia simpan untuk kerja dia sajalah, kepentingan dia saja. Kan? Tapi dia tak beramal, dia tidak jadi orang yang berakhlak mulia. Kan? So itu adalah puncak kepada seorang Muslim. Jadi nak mendapatkan kemampuan orang kata apa dalam keadaan orang berakhlak mulia ni, maka pastikan kita ni sungguh-sungguh berilmu, kita amal, kita mencapai akhlak ni. Kan. So antara benda kita kena tekankan bila kita berpuasa, maka jagalah lidah. Kan. Itu adalah implikasi kepada ilmu yang kita belajar. Yang kita buat, kita cakap dengan orang, bagaimana kita fikir, kan, bagaimana kita melayani orang. Itu semua adalah kesan daripada ilmu yang kita belajar. Dan waktu puasa ni sepatutnya lagi menambahkan, orang kata apa, menambahkan kualiti akhlak kita. Kalau kita puasa ni dalam keadaan beramal soleh, maka sepatutnya lagi kita hati-hati bila bercakap, kita nak melayani orang, kita cakap sesuatu kan, lebih berhati-hati. Dan sepatutnya amal soleh akan menghindarkan maksiat. Sebetulnya Allah janjikan kan, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat ni mencegah kita daripada buat kejahatan dan kemungkaran. Kan, tapi persoalan dia, adakah betul? Kan, bukan betul yang Allah firman tu, adakah betul-betul kita dapat kesan tu? Kan, kalau tak dapat, maknanya solat kita tu masih tidak sempurna, masih tidak cukup lagi amal soleh kita. So sebut bila kita puasa ni, jagalah kita punya lidah sama-sama. Kan, sepatutnya bila tambah amal soleh, bertambah baik kita punya akhlak. Itu yang penting, dia ada kesan yang seiring. Kemudian pemerintah yang adil, ni Allah berikan kelebihan, yang mana pemerintah ni tak semestinya yang kita fikir di peringkat tertinggi. Kan, di mana-mana organisasi pun kan ada pemerintah. Kan, yang mana kita kata mereka ni memegang amanah, kan, mereka ni ada orang bawah-bawahan yang perlu dijaga kebajikan semua. Jadi orang yang adil, kan, mereka yang ketua yang adil ni, Allah berikan kelebihan juga. Allah jadikan doa mereka ni mustajab. Allah angkat darjat mereka lah, kan, Allah terima doa mereka ni. Dan ada lagi doa orang yang zalimi lah, kita bincang tadi. So tadi yang pertama doa orang berpuasa kan, ketika bagi orang berpuasa ni, ketika sahur tu. Yang ni doa sepanjang hari berpuasa. Maknanya sepanjang hari, daripada sekarang, contoh sekarang, sampai nak buka puasa. Sepanjang hari. Itu yang doa yang ke-11 lah. Doa yang ke-11. Doa yang ke-12. Ini adalah doa bagi orang yang ketika nak berbuka puasa. Ni hadis ni sebenarnya panjang lagi lah. Riwayat Al-Bukhari 1904. Yang mana nak disebutkan, nak diceritakan sikit. Nabi SAW bersabda, kan, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam ni diberikan ganjaran. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha ila 700 dhaifin. Satu ganjaran, satu kebaikan digandakan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Maka Allah berfirman, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, ni hadis qudsi. Allah kata apa? Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya puasa ini untuk aku, untuk Allah, dan aku yang layak membalas. Ya da' syahwatah wa ta'amah min ajli. Hamba ku ni dia menahan syahwat dia dan makan termasuk minumnya semata-mata kerana aku. Kan? Dan Allah sebutkan lisa'imi farhatan. Orang ini, hadis ni, orang yang berpuasa ni ada memiliki dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, gembira ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbi, gembiranya dia ketika dia bertemu dengan Tuhan. Wala khalufu fihi atyabu innallahi min rihil misk, atau kama qala. Dan mulut orang yang berpuasa ini lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Di sisi Allah. Okey, baik. Ini hadis yang sahih, Al-Bukhari 1904. Di mana ni kalau kita syarah ni banyak benda lah kita boleh sebutkan. Cuma saya nak fokus berkenaan dengan ganjaran puasa ni. Saya ulang balik tadi. Ganjaran puasa Allah rahsiakan. Ini special ni. Mana-mana ibadah kita rasanya tak akan ada macam ni. Macam contoh kalau haji pun disebut haji mabrur ni, haji yang Allah terima adalah ganjaran di syurga. Kan, macam zikir-zikir kita amal yang warid dari Nabi pun semua tu ada disebutkan kelebihannya. Paling-paling pun kita akan dengar dia hapuskan dosa-dosa kan, dosa-dosa kecil tu.
solat pun ada kelebihan yang disebut khusus. Kalau solat berjemaah 27 kali ganda, ada riwayat sebut 25. Dan macam sedekah pun sama, disebutkan 700 kali ganda kan. Setiap menyebabkan ada 7 biji tangkai, setiap tangkai itu ada 100 biji benih kan. So ini menyebutkan kelebihan secara khusus, termasuk baca Quran. Kan, satu huruf, satu kebaikan digandakan 10, maknanya 10 kebaikan kita dapat. Tapi puasa ni Allah rahsiakan, Allah tak sebut. Yang ada pun disebut dalam hadis yang lain tentang mereka yang rajin puasa ni masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Maknanya laluan khas orang berpuasa. Kan? Betul Ustaz, kalau orang yang tak puasa ni pintu mana? Orang yang tak puasa, tak rajin puasa sunat ni, dia jangan meroyan lah. Kan? Orang yang puasa ni dia masuk dalam pintu Ar-Rayyan. Orang tak puasa janganlah meroyan. Kalau nak dapat Ar-Rayyan, jangan meroyan, tapi berpuasalah. Kan? Bila buka puasa, makanlah durian. Kan? Okey, nak sebut apa dia? Maknanya ni sekat santai je lah. Okey, nak sebut kita rajinkan puasa. Okey, itu. Dan kelebihan dia Allah rahsiakan, dan ini antara yang Allah sebutkan juga kebahagiaan, kegembiraan dia. Pertama ketika berbuka puasa. Yang kedua ketika dia bertemu dengan Tuhan. Okey, bertemu dengan Tuhan kita sebut tadi. Allah tak bagi tahu kelebihan dia apa kan. Maka bertemu dengan Tuhan, kita ni contohlah, mudah-mudahanlah kita ni dalam keadaan rajin berpuasa sunat kan. Jadi kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita nak tahu, suspend, apa yang Allah nak bagi pada kita ni. Kan dalam keadaan macam tu. So kita nak tahu begitu, maknanya kita kena istiqamah. So ini bertemu dengan Tuhan. Kita tak sabar nak tahu apa yang Allah sediakan, apa special orang puasa ni kan. Sebab kita buat ni kerana Allah. Sungguh-sungguh kerana Allah kan. Kemudian satu lagi, kegembiraan ketika berbuka. Ni ada dua pandangan lah bila ulama syarah. Kalau kita lihat dalam syarah Imam Ibn Battal ke, syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari ke, benda ni dibincangkan. Ada dua pandangan lah secara kolektif kalau kita tengok simpul kan. Pertama, maksud gembira ketika berbuka sebab hamba Allah ni dia tak sabar nak berbuka puasa. Sebab kita ni dah berjaya puasa kan, contoh sekarang kita puasa kan, sungguh-sungguh kita puasa ni. Kadang-kadang kita tengok kan orang lain makan, kita rasa tercabar iman, tapi kita masih puasa, kuatkan semangat lagi. Dia tak macam Ramadan. Ramadan memang semua orang puasa. So orang yang tak puasa tu kena rasa bersalah. Walaupun dia memang uzur, memang tak mampu ke, ada musafir ke apa kan. Tapi nak kata terbaliklah sebab memang suasana orang puasa. Sekarang pula suasana orang makan. Kat mana-mana orang makan kan. Mungkin sekarang tengah dengar kuliah pun ada orang tengah makan. Dia tutup kamera lah. Kan? Maka menjadi cabaran kepada kita ni. Jadi kita nak berbuka ni tak sabar dah. Kita dah berjaya puasa pada hari ini. Kan? Nak buka puasa tak sabar. So yang pertama maknanya tak sabar nak makan. Sebab itu ibu-ibu ayah sekalian, bila nak buka puasa kan, kita nak ambil waktu yang nak berbuka ni, kita biasa berdoa. Sebab apa? Sebab satu lagi pandangan yang disebutkan, waktu ni adalah waktu mustajab. Nak berbuka puasa. Ketika berbuka ni, indah fitri. Kan? Indah fitri. Ketika nak berbuka, maknanya tadi pertama, tak sabar nak makan kan. Satu lagi, ketika nak berbuka ni, adanya waktu yang mustajab. Sebab itu kita biasa sangat dengar dan kita amal. Kat mana-mana pun bila kata jadi satu kelaziman lah, seorang masjid ni, terutamanya Ramadan, mereka akan buat macam majlis kan. Sebelum nak buka puasa tu, ada buat majlis macam baca doa, ada yang ekstra sikit, dia buat tahlil lah, dia buat doa, selamat. Lepas tu dia buat macam bacaan Quran pun ada. Terpulang lah kaedah masing-masing. Selagi buat benda yang tak jangan syarak tu, buatlah, tak ada masalah pun. Cuma jangan dikhususkan, jangan dikatakan ini adalah sunnah ke, janganlah. Tapi doa tu, doa ni ada dalam hadis. Kegembiraan ni dimaksudkan dengan waktu yang mustajab. Doa bersendirian lah, masing-masing buat doa. Kan? So waktu ni kita rebut peluang. Nak kata lebih kurang berapa minit? Tak kira lah berapa minit pun, tapi hampir lagi penting kita nak doa. So nak puas hati mungkin dalam 10 minit jugalah lebih kurang. Ataupun nak lagi puas hati mungkin setengah jam, nak doa banyak-banyak kan. Tapi takut juga kadang doa tu habis skrip pula, kita tak nak baca apa pula. Kan kita minta, ya Allah, kau bagilah apa yang kau nak. Kan? Ya Allah, aku tak tahu nak minta apa lagi, ya Allah, kau bagilah apa yang kau nak. Janganlah sebut macam tu. Ya Allah berikan ujian kan, menangis kita. Mintalah secara khusus apa yang kita nak. Minta spesifik kan. Jadi waktu ni kita rebut sebagai waktu yang mustajab berdoa.
Tapi pastikan bila dah azan, mana kita dah boleh agak masa kan. So pastikan bila dah azan je terus kita makan. Sebab ada setengah orang, ni saya sendiri pernah alami lah, bukan saya buat, tapi saya pernah pergi ke satu tempat ni, masjid ataupun surau, yang mana dia berdoa kan, dia buat sungguh-sungguh doa ni, dia ada seorang macam imam lah, ketua ni dia pimpin bacaan doa. So bila dah masuk waktu, dah dengar dah muazzin dah jawabkan azan, waktu tu lah dia mulakan baca doa makan dan dia panjangkan doa dia. Dia panjang baca doa-doa yang kata syahdu-syahdu bagai kan. So ini merugikan pahala, dapatkan sunnah, menyegerakan iftar. Sepatutnya doa ni dah bersiap-siap baca dah. So dah siap-siap amin, dah boleh agak masa kan. So bila dah dengar je azan, bismillah terus makan. Ataupun nak kata baca doa pun, baca doa sebelum tu. Sepatutnya macam tu. Kan, dah dengar je azan terus mula makan. Ni dengar azan baru nak baca Allahumma barik lana lah. Lepas tu baca doa bahasa Melayu, ya Allah kau jadikan rezeki yang aku dapat ni kekuatan untuk aku beribadah pada malam ni. Baguslah. Kan, tapi orang dah lapar. Waktu tu lah dia baca doa syahdu-syahdu bagai. Kan akhirnya apa jadi? Akhirnya orang lantar kau lah baca doa seorang-seorang, aku aminkan dulu, aku nak mula makan. Kan? Lepas tu dia doa lah seorang-seorang, tak ramai yang ikut lah kan. Orang semua dah mula makan. Lepas tu riak muka dia pun dah berubah dah. Berubah sebab apa? Mungkin dia rasa macam tak kena lah kan. Tak kena sebab dia duk doa syahdu-syahdu ni, panjang-panjang doa ni. Orang dah mula makan dah. Sebab yelah orang puasa kan, so kita nak segera iftar. So nak doa bukan nak halang doa, tapi biarlah doa yang waktu sesuai. Ni bila dah azan barulah doa syahdu-syahdu bagai kan. Akhirnya doa lah seorang-seorang. Kan, adalah ikut tapi tak ramai ikut lah. So ini contoh benda yang kita kena celik kan. Biar dah azan tu terus buka puasa. Bukan dah azan tu baru baca doa sungguh-sungguh. Kan, sebab nak dapat sunnah dulu. Nak dapat sunnah segera iftar tu. Kan. Kalau tak ada kat situ tak ada masalah. Kan. Kita mungkin boleh kata tak apalah lambatkan sikit kan. Tapi nak dapat sunnah tu. So kita buat. Maknanya kena waktu yang sesuai. So doa berhentilah sebelum azan. Dan azan terus kita mula makan. So ini satu lagi waktu yang mustajab. Maka ibu bapa sekalian pastikan kita amalkan every time kita puasa, bukan semata-mata bulan Ramadan. Setiap masa kita berpuasa, bukanlah pada setiap hari yang kita puasa tu, ingat waktu sahur mustajab, waktu sepanjang hari pun mustajab, waktu nak berbuka pun mustajab. Sebab apa? Semua ni berlaku untuk kita puasa. Lepas dah buka tak ada puasa dah, tak ada niat nak puasa dah kan. Paling-paling pun mungkin esoknya nak puasa lagi sunat. So esoknya ulang balik benda sama lah. Sahur tu mustajab, sepanjang hari yang mustajab, nak berbuka puasanya mustajab. So kita amalkan semua, kita doakan. Okey, ini yang ke-12. Dan yang ke-13, nak tu ringkas je lah, biar sekalian boleh lihat dalam slide. 13 ni adalah waktu iaitu malam Al-Qadr. Ni kita dah pernah sebut lah sebelum ni dalam siri Ramadan. Ringkasan, boleh tengok dalam slide ni lah, dia punya hadis yang panjang ni. Ringkasan kepada doa ni ataupun waktu ni yang ke-13 ni, yang mana ibu-ibu sekalian kita pastikan bila malam-malam terakhir Ramadan nanti, selain kita ibadah yang macam-macam kan, kita solatnya, baca Qurannya, mungkin ada orang sedekah malam tu dapatkan kelebihan Al-Qad ni kan. Ada orang berzikir, selawat, kan, macam-macam lah dia buat kebaikan ni. Jadi jangan lupa juga doa. Ini pun penting. Kan, selain daripada doa yang kita baca ni, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan, yang bawah tu, ya Allah sungguhnya engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Selain daripada doa ni, ini menjadi dalil kepada kita untuk doalah apa-apa doa yang kita nak pada malam Al-Qadr. Kan Nabi minta untuk kita berdoa, minta keampunan. Maknanya waktu tu waktu yang mustajab lah tu. Kan, ini satu isyarat kepada waktu yang mustajab. So maknanya kesimpulan, jangan tinggalkan doa waktu malam Al-Qadr. Sebab ada orang dia mungkin fokus sangat ibadah, kan, dia fokus sangat solat, baca Quran semua kan. Akhirnya doa dia tak buat sungguh-sungguh. Sebenarnya rugi sangat. Kan, kalau kata tak ada idea, tiba-tiba ketandusan idea kan, ngantuk sangat nak fikir tu payah ke apa, baca skrip pun tak apalah. Kan, ada seorang jemaah ni, surau saya yang tempat saya kuliah ni, tengok jemaah ni bila waktu saya fikir mulai kat situ,
dia lepas orang semua dah qiyamul kan. Biasa kan kita berhenti awal dalam pukul 5 macam tu. Si hamba Allah ni dia akan buka satu buku. Ingat dia baca apa kan? Punya dia baca doa. Doa yang dia memang dah tulis. Memang satu kelaziman. Sebab tengok setiap tahun saya pergi qiyamul di situ, memang dia buat macam tu. Dengan buku yang sama. Saya perhatilah buku tu dah lama saya perhati sebenarnya daripada dulu lagi. Sebab surau tu memang tempat saya membesar dan tempat sekarang saya berkuliah, alhamdulillah. Dulu saya dengar kuliah, sekarang saya bagi kuliah, alhamdulillah. So memang saya perhatikan orang yang sama ni. Jemaah yang sama tak berpindah pun. Dia masih lagi sampai sekarang. Dulu masa saya budak saya tengok dia sampai sekarang lagi. Maknanya yang terbaru lah, yang mulai terbaru pun masih lagi keadaan yang sama. Kan nak kata doa ni baca skrip pun tak apa. Minta lah. Kan minta. Jadi lama-lama akan jadi satu kebiasaan. Maknanya kita akan ingat doa tu. Kita minta betul-betul ikhlas. Tak payah tengok skrip dah. Kita dah hafal lah. Kan kita dah boleh biasa dah. Maka amalkanlah doa lah. Jangan lepaskan peluang doa. Yang ke-14 waktu iaitu hari Arafah. Cuma hadis ni dia ada khilaf lah dalam kalangan ulama, ada yang sebut ianya hasan, ada yang kata ianya dhaif. Tapi sebab dia bukannya satu perkara yang kena-mengena dengan akidah, dan bahkan hadis ni pun kalau kata dhaif pun tak ada masalah sebab dia sekadar doa kan. So kita ambil lah dari sudut fadilat beramal. Jadi pada hari Arafah nanti walaupun dah lepas lah kan 9 Zulhijjah tu, nanti kita ingatlah waktu hari Arafah pun salah satu waktu yang mustajab. Dan di sepanjang hari mereka wukuf di Arafah tu kan. Sebab apa? Sebab dia tak ada satu kelebihan kan yang Allah berikan hanya pada 9 Zulhijjah mereka akan wukuf di Arafah kan, mereka pergi haji ni. Jadi tak berlaku pada bila-bila masa. Jadi bila kita yang kat sini, kita nak pergi tu tak ada rezeki lagi kan? Kita puasa kan, dalam keadaan puasa. So waktu mereka wukuf tu kita ambil berkat. Mereka wukuf di Arafah kan, mereka dapat pahala kat situ kan, mereka wukuf tu. So kita ni ambil berkat mereka wukuf, kita doa waktu tersebut, waktu mereka wukuf tu. Dengan keberkatan mereka wukuf, maka insya-Allah kita dapat mustajabkan doa kita. Ini hadisnya lah riwayat At-Tirmizi ya. Doa yang terbaik doa hari Arafah. Maknanya waktu ni waktu yang mustajab. Saya daripada tu juga kita boleh amalkan satu zikir kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya zikir ni dia lebih kurang sama dengan zikir nak masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Kalau masuk pasar tu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau yang ni biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini satu zikir lah yang kita boleh amalkan juga pada hari Arafah. Dan terakhir, doa dalam peperangan. Ni kita bukan minta perang, bukan doa minta perang. Kalau berlakulah peperangan, kan kita doa juga lah tak berlaku insya-Allah. Cuma kalau kata berlaku, maka dalam peperangan jangan putus berdoa. Minta Allah permudahkan, kan minta Allah memenangkan kita, contoh. Ibu sekalian mudah-mudahan itulah untuk pagi ni. Sekadar itu dulu, masa pun nak 8.35. Ada yang nak ada soalan so di ringkasan lah. Saya buka teruslah dia punya ringkasan. So ibu-ibu ayah sekalian boleh tengok dia punya poin-poin penting yang kita dah bincangkan dalam pertemuan-pertemuan lepas. Baik, ada yang bertanya tu Bonda Hanifah, apa pendapat Ustaz? Masa pengantin bersanding dibacakan doa. Tetamu sedang makan pun serba salah. Nak terus makan ke atau aminkan doa tu? Okay, ni soalan yang menarik dia isu yang biasa berlaku lah. Okey, saya dah pernah sebut dulu kan, kenaan doa ni dia tak semestinya nak menadah tangan. So ini contoh isu, situasi yang kita katakan ada fleksibel. Contoh kita tengah makan kan, So ada pula orang baca doa kan, ada orang baca doa. So nak salahkan dia tak boleh. Kan orang yang memang tak makan ke macam pengantin tak ada masalah kan. Orang lain tak makan yang mungkin tuan rumah, pihak pengantin pihak rumah pengantin ni tak ada masalah, dia tak makan. So kita tengah makan. So kita tengah makan ni dalam keadaan yang rezeki depan mata, kita dah ambil. Kalau tak ambil lagi lah cerita. Tak ambil kita tak datang lah doa lah dulu kan, kita raikan doa tu. Tapi tengah makan ni. So waktu macam ni kita timbangkan waktu macam ni. Apa yang lebih utama? Kan? Adakah kita membiarkan rezeki itu
dan kita doa tadah tangan dulu, ataupun sambil kita makan, kita aminkan sekadar lafaz sahaja. Macam isu dia sama macam berbuka puasa. Pasal tak kita buka puasa, kan tengah azan berkumandang. Kan azan berkumandang. Jadi adakah kita nak biar dulu rezeki tu? Kan kalau dah dihidangkan lah. Dia isu dia kalau dah hidang. Kalau tak hidang tak ada masalah. Kita makan kurma dulu, lepas tu dia jawab azan dulu kan. Baca doa dulu, baru kita makan. Tak apa. Ataupun nak makan lepas solat pun tak apa. Sebab tak hidang lagi makanan. Dengan syarat kita khusyuk dalam solat lah. Kan? So yang ni dah hidang. Dah hidang. So kita nak pentingkan mana? So dah pasti lagi penting rezeki tu. Jangan dibiarkan rezeki tu dan kita makan. Kan? Kalau kata nak biar macam mana? Kena tutup. Itu sunnah dia. Tutup hidangan tu supaya tak dikira hidangan yang terbiar. Kalau kita tutup tu maknanya kita pause dulu makan tu. Tadah tangan kita baca doa dulu. Tapi payah nak tutup kan. Bukan semua tempat ada nak tutup macam tu. So apa kita nak buat? Lebih sesuai dengan sunnah. Teruskan makan. Orang yang lapang tu lapang doa lah. Kita yang tengah makan kan. Teruskan makan. Dan macam sama kita just aminkan sahaja. Sama ada lafaz pun boleh ataupun hati pun tak ada masalah. Sebenarnya macam tu. Sebab dia ikut situasi. Kan. Berbanding kita biar rezeki tu kita tadah tangan dulu kan. Nanti lalat datang lah. Betul rezeki tu contoh jadi kering kan. Dia kan memberikan satu kekurangan kepada makanan tu. Rezeki tu kan. Sebab itu dah hidang tu makan. Jangan kita biar hidangan tu terbiar. Kan macam puasa pun sama. Jangan kita biarkan hidangan tu dalam keadaan kita pergi solat. Sebab dah dihidangkan makanan. Nak kata pentingnya kan. Bukan kata tak pentingkan solat. Tapi rezeki tu dah dihidangkan. So makan dulu. Sebab dah dihidang. Tak hidang tak apa. Tak dah dihidang. Jangan biarkan rezeki tu. Lepas tu kita solat. Kan. Macam tu lah. Bahkan dalam puasa pun macam tu. Apatah lagi kita makan di rumah pengantin dan sebagainya. Tak kisahlah apa-apa dua majlis kan. Sama lah. Sebenarnya doa ni ada fleksibel. So kita doa sambil aminkan, sambil kita makan pun tak apa, tak ada masalah. Termasuk doa tengah makan, tengah puasa. So lepas tu dah jawab azan dah. Jawab azan, lepas tu kita nak baca doa. So doa kita boleh je lafazkan sebab tengah makan kan. Kita lafazkan saja. Tak tadah tangan tu mungkin melambatkan masa. So kita just makan sambil tu baca doa, itu aminkan begitu saja. Tak ada masalah. Sebenarnya dia ada fleksibel. Cuma betul lah, biasa kita tak buat. Lepas tu kita rasa macam tak kena, tak sesuai, rasa macam bersalah. Tapi tak perlu sebab memang itu kaedah yang diluaskan dalam konsep berdoa. Tak ada masalah. Itu bagi saya begitulah sebab lihat kepada hadis itu yang lebih penting, lebih sesuai. InsyaAllah. Baik. Lepas ni ada kelas ke? Sebab ada soalan lagi. Kalau tak ada, saya teruskan. Ada kelas. Ada? Ada Ustaz, tapi kalau ada nak teruskan sikit dalam seminit 2 minit kita tunggu masuk. Ustaz belum masuk lagi. Belum masuk. Okay. Boleh insyaAllah. Okay. Mungkin dia terakhir lah soalan Kak Noor. Ustaz, saya buka puasa mengikut waktu setempat yang diset pada handphone. Tapi di surau tempat saya azan agak lewat. Bolehkah saya buka dahulu? Ni soalan menarik juga. Kita buka puasa, kita melihat kepada waktu yang telah ditentukan. So paling simple, paling senang, paling jelas adalah waktu yang dalam handphone kita yang dah disetkan ikut masa network tu kan, yang memang semuanya selaras. Dan dia tengok waktu berbuka yang telah dikeluarkan oleh pejabat mufti negeri masing-masing. So dah bertembung waktu tu, itulah maksud dia yakin masa waktu. Tak payah tunggu dah azan surau ke azan masjid ke, azan TV lagi lah. Sebab azan TV tu dia ikut waktu biasanya wilayah je kan, wilayah persekutuan je. Jadi buka je lah puasa. Tak payah kita rasa takut. Walaupun kita rasa macam tak tenang, tak azan lagi kan. Sebab itu dah ikut kebiasaan. Sebenarnya bukan itu kaedah dia. Kita kena pastikan waktu. So tengok waktu yang telah diselaraskan. Tengok juga waktu yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti negeri masing-masing. So bertembung waktu tu. Buka je lah puasa. Itulah maknanya segera iftar. Memang macam Kak Noor sebut, memang tempat Kak Noor lambat. Kan. So itu merugikan sebenarnya. Mungkin lambat ni, mungkin kita boleh agak maknanya Bilal tu dia makan kurma dulu, tenang-tenang dulu kan. Mungkin lepas tu baru dia azan kan. Jadi sebenarnya itu kurang tepat. Sepatutnya dah masuk je waktu, dia rasa sedikit saja sebenarnya. Rasa nak buka puasa tu dulu. Dapat sunnah tu. Lepas tu dia azan. Sepatutnya macam tu. Kan, tapi tak apalah, mungkin dia berusia kan. So mungkin nak makan dulu, takut dia rebah ke apa kan. So kita yang faham ni, buka aja puasa. Sebab itu maksud kepada yakin masa waktu.
Bukan dengar surau azan masjid baru azan baru kita yakin. Tak. Kita tengok pada waktu yang telah ditentukan. Okey, baik, itulah untuk pagi ni, mudah-mudahan dapat manfaat. Kita dah bincangkan habis waktu mustajab dan mudah-mudahan dapat kita amalkan sama-sama insya-Allah. Okey, mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu taala a'lam wa ilmuhu atam. Auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallahi wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.